Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. وَمَا يُضْلِلْ فَلَا تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَلَا هَادِيًا لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشافعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. والله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كان عليه متعمدا فليتبوأ مكانه من النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه
idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantaziru as-sa'a. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bersama Tuan Imam, sahabat saya, Syekh, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat ahli jemaah saudara Darussalam di sekitar Pangkalan yang berkata Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah pada malam Rabu ini, malam 7 bulan akhir 1440 Hijriah, bersamaan 19 Disember 2023 Masih. Marilah sama-sama kita zahirkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah SWT. Alhamdulillah, alhamdulillah, sama-sama mengucapkan solat fardu maghrib berjemaah yang kita beritahu kita dan meminta doa yang dipanjatkan lebihnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan diaminkan oleh sekalian kita. Mudah-mudahan sekali permohonan niat kita diperkenankan Allah SWT, ya, kita letakkan di bawah pemeliharaannya, rahmatnya, keberkahan, keberkatannya, keampunannya, serta jauhkan kita sekali mara bahaya, musibah, bahaya bencana dan segala wabak penyakit, ya, yang kita patikan pada musim ini, ya. Hari lagi kita akan bertemu dengan hari solstice musim sejuk, di mana di hemisfera utara siangnya paling singkat dan hemisfera selatan siangnya paling panjang. Jadi tak dapat tidak kita pun, ya, cuacanya, ya, hampir setiap hari hujan, ya, dan agak sejuk. Dan sebahagian kita, ya, ada yang mengalami demam, ada yang mengalami influenza sesama, dan ada yang terjangkit, ada yang dijangkiti demam COVID-19 varian Omicron, sebagai yang diterangkan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan dalam sidang media di petang semalam, bahawa, ya, majoriti kes COVID yang baru, walaupun peningkatannya sangat tinggi, tapi kes itu adalah kes yang ringan, ya, yang tidaklah menyebabkan sehingga terjadinya apa yang telah terjadi pada tahun 20 dan tahun 2020 dan tahun 2021 yang lalu. Walau bagaimanapun, kita, ya, wajar berhati-hati, ya, dalam menjaga kesihatan diri kita, dan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan kalangan warga emas, perbanyakkan mengambil makanan-makanan yang memberikan ketahanan badan yang lebih, ya, contohnya seperti suplemen herba, ya, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kurma kalau ada dalam simpanan, boleh makan balik. Kurma, dalam kurma itu ada pelbagai khasiat, ya, yang memantapkan ketahanan badan itu, ya, supaya tidak mudah kita terkena demam COVID-19, di mana yang kita lihat di Malaysia, jumlah sektor kumpul sudah melebihi 20,000 kes, ya, sedikit berbesarkan kita, tetapi tidaklah, ya, sampai kita perlu dikurung dan terkurung sekali lagi. InsyaAllah bersama kita doa kepada Allah SWT, mudah-mudahan, ya, keadaan ini tidak berpanjangan. Maka kita amalkanlah doa yang selalu kita amalkan beberapa tahun yang lalu. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqal, ya, berlindung Allah SWT daripada penyakit-penyakit yang berbahaya, penyakit berbahaya berjangkit, ya. Kerana pun kerana, ya, kita tak mampu untuk berhadapan dengan satu lagi keadaan yang menyebabkan kita tak dapat melakukan aktiviti kehidupan seperti biasa, ya, yang menyebabkan masjid-masjid dan surau-surau, termasuk surau kita ini, ditutup daripada didirikan solat berjemaah dan diadakan majlis-majlis ilmu.
mampu lagi untuk mengharapkan pendidikan yang sesama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan doa kita diperkenankan insya-Allah. Walau bagaimanapun, ya, perlu disedari bahawa ya, yang paling penting ialah dalam kehidupan kita ialah ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yakni apabila sesuatu tanggungjawab itu diberikan kepada seseorang, maka seseorang itu perlulah berkelayakan untuk diberikan sesuatu tanggungjawab tersebut. Jadi inilah yang kita akan kupas dalam hadis kitab Fathul Hadis peristiwa akhir zaman yang disusun oleh almarhum ya, yang guru Ustaz Tuan Haji ya, Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Majid Al-Nabi rahimahullah ta'ala. Dalam hadis yang ke-12 yang tajuk yang berbunyi sendiri, iaitu sifat amanah akan kita sedikit demi sedikit. Hadis ini sangat panjang, mungkin kita terpaksa bahagikan kepada dua bahagian. Panjang dengan syarah ni banyak, terangan pendek itu dua perenggan kecil itu, tapi dia punya terjemahan hadis itu panjang. Kita terpaksa bahagikan kepada dua bahagian. InsyaAllah kita akan lalu nanti kita berhenti. Jadi pada waktu yang datang kita akan sambung dengan dengan kupasan nanti ya. Tadi saya sangat banyak lebih dari satu musuh. Jadi tajuknya sifat amanah akan hilang sedikit demi sedikit. Inilah keadaan yang berlaku pada akhir zaman yang diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang tidak terkenal sebagai perawi hadis, tidak terkenal sebagai tokoh ilmu, tidak terkenal sebagai tokoh siasat, tokoh pentadbiran, tokoh pengurusan, tokoh perniagaan. Tapi beliau diberi satu amanah yang sangat berat yang Nabi SAW tidak pernah beri kepada orang, tidak akan beri kepada orang kerana beliau memiliki sifat amanah yang sangat tinggi. Jadi Nabi tak beri kepada beliau satu tanggungjawab kepada orang-orang lain, bersama-sama yang lain. Nabi SAW beri kepada beliau ini satu tanggungjawab besar, iaitu menjaga rahsia-rahsia negara. Dalam pasukan tentera tu, ketika itu pengarah, pengarah ataupun pengarah disiapkan kepada tentera kalau dalam PDRM Constitution pengarah cawangan PAS. Sahabat Nabi ini dilantik oleh Baginda SAW sebagai pengarah cawangan PAS. Kerja dia jaga rahsia-rahsia negara. Dan rahsia-rahsia negara itu dalam kerajaan Nabi SAW itu ialah senarai nama orang-orang munafik yang ada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah pada waktu itu. Senarai ini Nabi tak bagi kat semua orang, tak bagi Nabi. Al-Quran ceritakan ciri-ciri, Nabi SAW ceritakan ciri-ciri. Dalam hadis yang kita biasa dengar, ayatul munafik salas, kan? Dan orang munafik itu ni tiga, bila hadatha kadzaba, bila dia bercakap dia bohong, mengoncing kan, kata orang punya bukan mengoncing kan. 10 mungkin kataan dia 10 dia pakai, 20 kataan dia 100 dia pakai. Dia tahu dia dahsyat, dia memang tak boleh pakai. Wa idza hadatha kadzaba, wa idza hadatha kadzaba, bila dia bercakap dia bohong. Idza wa'ada ankar, bila dia berjanji dia mungkir.
Janji mungkin besok tak ada pun, insyaAllah tak ada. Besok tanya besok. Tak apa, lusa bila? Lusa ni sampai hendak. Janji manis pun kata ada Aisyah. Kan? Orang kawasan dengan arwah Ibnu Reza, Aisyah orang fikir, Ibnu Reza pun fikir lah. Orang tu saya dia macam tuan lah orang Perak ni kan. Okay, orang buta ke, orang barik, orang mana ke, orang beli ke, orang tulitan ke, orang Manjung ke, orang di luar Perak ni jumpa tu, orang kebong. Ni mana kebong, kerik kata. Orang kerik kat mana? Lawin kat mana? Kan? Sama-sama Perak jumpa luar ni bukan KL. Luar dekat Perak. Siapa nak kata orang sekalian tu? Dia ada seremban ke, dua hol ke, ada pilah ke, dua hol ke, dua pul ke, tiga ke, dua pul. Jadi, bila dia berjanji, dia mungkir. Tak benar yang tepat. Dan yang ketiga, wa idza tumina khana, bila dia beri amanah dia khianat. Ini yang nanti tapi nak cerita dengan lebih lanjut tentang benda seperti ini. Kami cerita, tapi senarai nama orang munafik ketika itu hanya diserahkan, hanya diamanahkan kepada sahabat untuk disimpan sebagai rahsia dengan tak beri Sayyidina Bakar, tak tahu Sayyidina Umar, tak tahu Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, tahu, tapi yang lengkap, yang detail dengan nama dia, nama bin bapa, lahir mana, IC berapa, rumah mana, akaun bank, kekayaan dia, harta dia, semua latar belakang ini, pernah kerja dengan CIA ke, pernah kerja dengan KGB ke, pernah kerja dengan Mossad ke. Itu tak ada pada sahabat-sahabat yang besar disebut tadi. Yang ada pada sahabat ni, yang namanya disebut dalam hadis ni, Huzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Dia dalam sahabat. Sayyidina Huzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Dia inilah pengarah Jamaah Khas bersama Nabi SAW. Penyimpan rahsia besar. Rahsia-rahsia kerajaan semua Nabi beri untuk diamanahkan, disimpan oleh beliau, tak bagi beroleh. Pasal dia ni cekap simpan rahsia. Tanyalah macam mana, belanjalah makan nasi Arab setalam pun tak ada, dia tak cerita. Tak makan nasi Arab setalam dia takkan kau tak boleh bagi tahu. Tak bagi semua pun bagi lah 3 bawang. Yang top-top tu yang bawah macam saya tak payah lah pun nak top-top je. Huzaifah takkan bagi. Huzaifah simpan. Begitu tingginya sifat integriti beliau sebagai seorang sahabat Nabi yang diamanahkan sebagai penyimpan rahsia-rahsia Nabi. Macam kita je lah. Kalau kita diamanahkan, diberi satu tanggungjawab, satu amanah sebagai bendahari, ada duit ni. Tengok di surau pula 1,000 juta pula. Terlayak. Cari jalan macam mana. Kalau di surau ni masuk ada belanja, ada agak aku. Macam mana aku boleh dapat komisen? Di surau ni banyak ni, juta ni, 3 juta, 4 juta. Di surau dia mesti. Di surau. Mana aku nak pusing? Dia pakai dengan simpan gigil. Pusing sikit. Apa dia? Simpan gigil pun sama juga. Ini yang Nabi sebut. Dia diberi amanah, tidak terbina khalah. Amanah dia khianat pada amanah. Jadi hadis yang kita nak baca ni diriwayatkan daripada Huzaifah Ibn Yaman radhiyallahu anhu. Daripada Sayyidina Huzaifah Ibn Yaman radhiyallahu anhu, qala, beliau telah berkata, haddatsana Rasulullah SAW, telah berceritakan kepada kami oleh Rasulullah SAW hadithaini, dua buah hadis. Hadithain, dua buah hadis, yakni mengenai dua kejadian yang akan berlaku.
Nabi telah menceritakan kepada kami saya sama dua hadis. Hadis ni kalau dalam bahasa disebut cerita atau berita. Dua cerita, dua berita. Kalau cerita benda yang mungkin ada, mungkin tak ada. Kalau berita memang dia betul-betul ada lah, news, berita kan. Telah berlaku satu kejadian di mana seorang dot menyundul seorang pelajar sini mati. Itu berita kan. Memang terjadi, itu memang ada. Memang berlaku benda tu. Ada pula video dia. Kalau cerita, itu dia cerita Pak Gaduh pun. Itu cerita Tiga Abdul. Betul ke terjadi kisah Tiga Abdul tu? Ikut kata penulis cerita orang tua-tua. Orang tua-tua zaman 1001 malam. Entah ya atau tidak cerita tu ada. Kadang-kadang dia reka cerita tu sebagai haluan telinga untuk anak-anak sebelum tidur kan, buat ubat tidur kan. Cerita tak habis cerita tengah-tengah anak-anak tidur lah. Mak ayah pun senyum je. Anak-anak tidur dia, kita buat cerita dah lah. Jadi mak cerita, anak dengar bila mak pula pandai bercerita. Anak pun dengar khusyuk dengan tiba-tiba dah lelap je. Dah mula bunyi burung. Mak ayah pun senyum, dia tinggi-tinggi. Dah tu bang, besok punya terbantuk hasrat suci si bapa. Itu cerita. Jadi hadis ini kalau diterima sini kata dua hadis mengenai kejadian yang akan berlaku. Mana hadis benda yang akan berlaku bukan waktu itu, akan berlaku nanti. Dia tak disebut sini. Qad ra'aitu ahadahuma wa ana antizrul akhar. Kata Huzaifah bin Yaman, sesungguhnya aku telah melihat salah satu daripada keduanya, sedangkan aku menanti yang lagi satu. Ini dua hadis ni. Satu Huzaifah kata dah nampak, dah tengok. Satu lagi Huzaifah kata dia sedang menunggu benda tu akan berlaku. Nampak? Aku ni tak tahulah, kita tengok ni satu-satu. Haddatsana anna al-amanata nazalat fi jazri qulubi rijal. Nabi menceritakan, Rasulullah memberitahu bahawasanya amanah itu turun ke dalam lubuk hati orang-orang yang tertipu. Jadi Nabi menceritakan kepada para sahabat bahawasanya amanah ini turun kepada lubuk hati orang-orang yang tertentu. Mana tu? Maksudnya amanah diberikan kepada orang yang tertentu. Padahal ini tak semua orang boleh dapat tanggungjawab sebagai padahal pengurusi surau. Ada pengurusi surau tu semua orang. Pencalonan ada tiga terpilih. Tak, mesti satu yang seorang akan terpilih yang dapat undi tertinggi. Adalah. Jadi tertentulah, bukan semua orang. Pengurusi ke, setiausaha ke, pendahari ke, ahli tanggusa pun kalau nak pakai 10 orang, pencalonan sampai 20-25 takkan nak ambil semua. Cuma nak pakai 10 je. Jadi orang tertentu saja yang dapat. Kan? Macam jawatan wakil rakyat. Begitu juga. Satu kawasan bertanding sampai 10 orang, pertandingan 10 PU. Kita tengok nama pun lah, di mana dia orang. Parti kunci, parti jet aprik, parti ulo, parti pensil, macam-macam, terlalu berbahaya. Tapi nanti yang menang seorang aja. Yang menang inilah yang akan dilantik, akan diberi amanah menjadi wakil rakyat. Mana tak semua orang. Yang ini yang Nabi kata. Nabi menceritakan kepada kami bahawasanya amanah ini akan turun dalam lubuk hati orang-orang tertentu.
Itu satu kefahaman kita. Kefahaman yang kedua ialah tak semua orang mampu memikul amanah. Ada orang memang dia mampu memikul sesuatu amanah. Dia mampu menjadi pengurusi surau, dia mampu jadi tok sidang, dia mampu jadi datuk hulu, dia mampu jadi pemimpin ketua kampung, dia mampu jadi ketua polis, dia mampu jadi pegawai daerah, dia mampu jadi ini, dia mampu jadi itu. Adakah semua orang mampu jadi ketua polis? Semua orang mampu. Yang menyondol sampai mati itu mampu jadi ketua polis. Kalau dah mampu, kalau dah sabit salah dia habis lah. Bye-bye. Jawatan hilang, kerja hilang, tunggulah hukuman apa yang nak disabit, yang nak dijatuhkan. Kalau sabit kesalahan, masa ni boleh lagi lah baru dia ada ke mahkamah. Disebutkan pertuduhan. Tapi nak bicara, tak bicara situ, boleh bicara mahkamah tinggi 302 mahkamah tinggi. Tapi nak suruh bicara mana boleh. Mahkamah sivil, mahkamah distrik boleh. Tapi majistri amanah tadi kan. Pasal nak jaga hati, tak nak ada singgung, tak nak ada mengajuk, takut sakit dapat WhatsApp dia cerita dimaklumkan. Tak payah main lah, depan kita lepas tak payah main lah, kami dah cari orang lain. Takut macam tu aku showroomist. Jadi kita sembunyikan kebenaran, sedangkan ianya adalah amanah. Balighu anni walau ayat, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat, walaupun benda itu berat. Muhaddithu an Bani Israil wala haraja, dan ceritakan tentang Bani Israil tak menjadi salah. Maknanya ceritakan benda yang benar. Kalau Bani Israil itu perangai dia jahat, dedah kan, jangan takut. Tak salah. Benda yang betul kita sebut, benda yang tak betul kita sebut. Itu sebenarnya. Tapi jangan sebut perkara-perkara yang boleh menimbulkan kekacauan. Tak boleh kan. Disebutlah contoh ini contoh. Kita esok kita langgar kereta untuk boleh berak, tengok macam mana handai-handai kan. Tak boleh cakap dalam ceramah itu. Besok pagi kita langgut. Tak boleh. Tapi benda yang hak tetap disebut, benda yang batil tetap ditegur. Itu maksudnya. Jangan takut. Dia takut ni takut kerang masuk kerang, nanti kerang tahu dia ada lagi. Takkan dia target tahu dia semata-mata kan kita menyebut benda yang benar, benda yang betul. Takkan ada. Lain kalau kita menyampaikan ajaran sesat, fahaman yang melampau, itu memang lah betul tadi. Itu memang lah. Kita provok masyarakat supaya benci kepada pasukan polis. Contoh, polis tak boleh pakai, itu satu tu. Baru timbul yang lain jahat ramai lagi. Jangan tuan. Tak boleh, itu kita provok. Kita gunakan platform ceramah kuliah untuk mengajak orang-orang, mengajak masyarakat benci kepada pasukan polis. Kalau tak ada polis, huru-hara negara kita. Tengok Syria macam mana. Tak ada polis. Apa jadi? Huru-hara. Sampai hari ni habis lagi larau, kata orang kampung saya, lagi larau orang Syria cari perlindungan. Dia merata-rata di dunia ni, di Eropah sampai ke Malaysia ni pun ada. Tu Muhib Fuli orang Syria kan, orang sini. Dia kahwin orang sini, dia pada cakap Melayu, pada ceramah, orang panggil datang masjid pada surau. Bila datang masjid tu surau, lain pula benda yang disampaikan. Kita terpaksa ditarik tauliah. Kena faham. Pasal apa ditarik tauliah? Pasal apa? Kena faham. Pasal dia menyebut benda-benda yang tak sepatutnya disebut dalam kuliah. Dia mengajak orang benci kepada pegangan penghayatan Islam yang kita biasa buat dalam negara kita. Ini tak betul, ini tak betul, ini tak betul, ini tak betul.
Mudahnya akhir sekali dia kritik ulama-ulama besar, kritik Imam Abu Hanifah. Apa cerita ni? Kamu berapa banyak hadis yang kamu hafal, berapa banyak Quran yang kamu hafal? Nampak? Tak betul lah. Bukan patut kata itu dia. Patut tak insaf lah. Tak insaf langsung. Kalau kata saya minta maaf, jumpa balik mufti, saya minta maaf, menghadap balik mufti, minta maaf, saya selama ni saya terlanjur, saya sedap kesalahan saya akan kembali kepada jalan. Mungkin saya terbawa-bawa oleh emosi. Tak apa, dia macam menyesali perbuatan dia. Tak apalah, manusia mana ada tak buat salah. Bumi mana tak ditimpa, hujan tengah turun sekarang. Ini tak, orang dia nak saman, saya akan saman Jabatan Mufti. Wah, hebat tu. Walaupun ditangkap, hantar balik ke Syria, apa? Tapi bukan orang Malaysia macam kemudian ke tak? Mengata orang Melayu malas. Yang beli barang-barang perniagaan kamu, yang beli barang-barang yang kamu jual sehingga kamu jadi kaya raya, tu orang mana? Orang yang kamu kata malas tu lah, yang kamu berjaya mengimpun kekayaan. Kena sedar tadi, kita ni siapa? Ni masalah. Itu dia tadi. Kalau kita tak bercerita benda yang melampau-lampau, kalau dia tak akan ditanya. Tapi kita kena menyatakan kebenaran. Benda yang betul kita kena sebut, benda yang tak betul pun kita kena sebut. Kita pun tak setuju juga. Kejap-kejap kursus, kejap-kejap kursus, rosak padang bola. Nak main bola dapat padang buruk, padang tak berupa, padang sini perak cantik. Kita pun tak setuju kan. Sekejap kursus. Kalau konsep tu campur nasyid tak apa lagi. Mula isu Islam tu poplay tak apa lagi. Sedangkan juga poplay dengan isu Islam tu. Isu Islam tu reputasi dia sangat tinggi, sangat besar, dia sangat tinggi. Isu Islam festival kan. Konsep bersama Yusuf Islam Festival and Coldplay. Reda sikit orang nak marah. Orang tengok Yusuf Islam nyanyi Coldplay pun dia kata tak ada jadi, dia pun slow sikit. Tak ada beria sangat kan. Kita pun tak setuju juga. Tapi tidaklah kita kontra itu dengan cara yang melulu. Ada cadangan itu. Kita cadang apa kita patut buat. Tapi kita bagi ni suarakan suara kita, tapi apa kita malam tu kita ramai turun, kita buat sikit pamphlet ke apa ke bagi pada orang yang datang. Berhibur itu tak salah, tapi salah berhiburan itu akan memudaratkan. Jadi yang penting kita dah ajak mereka supaya tidak mengikuti hiburan yang melalaikan. Kita pun ada kita punya ni juga, pendidikan kita. Kaedah. Baik. Thumma nazala al-Qur'anu fa'alimu minal Qur'ani wa'alimu minas sunnah. Apa dia tuan? Kemudian turunlah Al-Quran, maka orang-orang itu mengetahuinya melalui panduan Al-Quran. Wa'alimu minas sunnah, dan mengetahui melalui panduan as-sunnah. Maknanya manusia apabila diutuskan Rasulullah SAW, maka Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran. Maka manusia-manusia ini mempelajari isi Al-Quran yang dibawa oleh Nabi SAW. Kemudian mereka belajar pula As-Sunnah. Maksudnya apa yang Nabi terangkan dari isi Al-Quran itu mereka belajar, mereka ambil sebagai ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan agama itu daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan akal, sebab akal itu memacu je. Tapi Al-Quran dan As-Sunnah tu asas dia tak dibuang. Lepas tu Nabi sebut dalam khutbah terakhir di Padang Arafah, di atas Bukit Ar-Rahmah. Dia sebut Bukit Ar-Rahmah ni tahun tempat nak cek jodoh. 4 tahun muda dah, 5 tahun muda ni.
Duduk maju je kat rumah makan tak nak apa tak nak. Anak-anak ajak pergi umrah. Pergi umrah waktu pergi ziarah Bukit Ar-Rahmah tu. Ustaz yang bagi usul beritahu kalau duduk atas bukit ni minta lah doa ditemukan jodoh. Jadi patah muda ni pun dia nampak itu, dia tak nampak dia atas Bukit Ar-Rahmah tu ada peristiwa besar yang pernah berlaku. Apa dia? Penyampaian khutbah Hajjatul Wada' yang disampaikan oleh Nabi SAW. Di situlah tempat dia. Kan? Dia nampak ada cik jodoh, dia nampak lain tak nampak. Kan? Sihat patah muda. 3-4 kali umrah berdoa kat Bukit Ar-Rahmah, jodoh tak nampak juga. Doa tu ya doa, usaha kena ada. Ini duduk rumah, duduk burung je, ke surau tak nak, ke masjid tak nak, ke pasar tak nak. Macam mana nak jumpa jodoh? Buka WhatsApp pun tak nak, buka Facebook pun tak nak, buka Instagram pun tak nak. Macam mana nak jumpa nak jumpa janda-janda kat luar tu kan? Kedai makan pun tak nak pergi. Wah, kedai makan tu ada tu 5 janda tu menembau sangat tu ada tu. Pergi kan? Tu je beli macam mana musuhan nak tolong beli macam mana abang nak makan. Abah mana motor pergilah kedai tu. Tak nak lah abah tak larat lah. Pergilah kamu belikan. Tak banyak pun 2 keping kan. Lepas tu bising kata tak ada jodoh. Abah dalam 5 tahun kahwin ni, 5 tahun duda ni, ganti tak ada, tenang je mak kamu. Jodoh tu ada tapi cari tak nak, usaha tak nak, doa banyak kali lah. Usaha tu pun ada. Baik, mana tadi? Jabar Rahmah. Nabi SAW dalam khutbah dia datang isi khutbah tu, Nabi kata, taraktu fikum amrain. Aku tinggal kepada kamu 2 benda. Lam tajilu ma tamassaktum bihima, tidak kamu takkan sesat selagi mereka berpegang dengan kedua-duanya. Apa dia? Kitabullah, Al-Quran, wa sunnati ataupun wa sunnati rasulih, dan sunnahku ataupun sunnah rasulnya. Nampak? Ayat ni 2 ni. Fa'alimu minal Quran wa alimu minas sunnah. Kalau kita belajar ilmu dari agama dari Al-Quran, daripada as-sunnah, daripada apa yang disampaikan oleh para ulama, yang dicerita diterangkan oleh para ulama, insya-Allah lan tadillu, tidak ada sesat. Nak baca Quran, baca hadis itu kena panduan berpadu lah. Tak boleh main baca lah. Pada terjemahan boleh, tapi satu step ke depan kita kena mengaji. Jangan ikut orang mu'allaf tu, review tu, dia baru meluk Islam, memanglah dia cari Quran, terjemahan. Dia baca Quran pun tak baca Quran, dia baca terjemahan je. Allah says dalam bahasa Inggeris, whatever dia baca. Baru masuk Islam ni rambut pun mengebang lagi. Dia cerita tentang akidah Islam, dia baru rasa nikmat iman dan Islam tu, dia baru rasa. Tak apa, boleh nak baca terjemahan Quran ni. Kita dah bertahun-tahun Islam duduk baca terjemahan kau. Apa datanglah turun masjid, surau, ngaji, duduk dalam dia ilmu, tafsir ke, hadis ke, fiqh ke, tauhid ke. Ini ngaji tak nak. Lepas tu sibuk macam-macam kan. Kata, ustaz ni tak betul, ustaz ni tak betul. Kamu tahu ke? Kamu tak pernah datang. Pandai-pandai komen. Itu dah pasal. Baik. Thumma hadatsana an ra'fil amanah. Kemudian Nabi SAW menceritakan kepada kami tentang terangkatnya amanah, ataupun di masa ini tentang hilangnya amanah. Panjang hadis ni, kita berhenti sikit. Faqala yanamu ar-rajulu naumatan. Nabi SAW bersabda, tidurnya seorang lelaki itu, tidur sekali tidur. Yanamu ar-rajulu naumatan. Seorang lelaki itu tidur sekali tidur. Naumatan itu sekali tidur. Macam malam ni tidur sekali, bangun besok hari itu sekali tidur. Alhamdulillah. Wa tuqbadul amanatu min qalbihi. Lalu diambilnya amanah itu dari dalam hatinya. Diambil amanah itu dari dalam hatinya.
fayadhallu atharuha mithla atharil mahali. Kemudian tinggallah bekasnya seperti bekas yang ringan saja. Kajamrin dah harajatku ala rijlik. Alhamdulillah. Batuk mainlah. Kemudian tertinggallah bekasnya seperti bekas yang ringan saja. Apa dia tuan-tuan? Ini kes ibarat. Apa makna? Ini kes ibarat ni bukan tidur betul ya. Maksudnya seorang lelaki ni, bila dia seseorang itu, bila dia leka, dia cuai dan mengabaikan amanah dia, maka amanah itu ditarik. Allah Ta'ala ambil rasa amanah itu daripada hati dia, sehingga hati itu kosong daripada sifat amanah. Boleh nampak kan? Kes ibarat ni bukan tidur betul. Maksud dia, apabila seseorang itu cuai menjaga amanah, kalau pengurus kalau berdahari itu dia cuai menjaga amanah, sepatutnya antara bidang tugas dia memastikan akaun masjid, akaun surau itu dikemaskini setiap bulan. Dia tak buat pun. Dia tak buat. Dan mesyuarat pun buat. Orang rambut. Agak tinggal lah ini, tinggal itu, tinggal. Bila dalam mesyuarat ditanya oleh ahli dan nombor tak kena jawab. Ini dia cuai menjaga amanah. Wakil rakyatnya tu lah, pemimpinnya tu lah. Bila dia cuai menjaga amanah tu akan ditarik daripada hati dia sehingga tak ada apa pun. Dalam hati dia tak ada sikit pun secebis pun rasa amanah. Dia cuai menjaga amanah. Dia rasa amanah tu, dia rasa jadi pemimpin tu bukan satu tanggungjawab yang berat. Berat dia jadi pemimpin juga senang kan? Menteri Besar Perak nak jaga penduduk negeri ni hampir lebih kurang 3 juta. Kota Polis Perak nak jaga 10,000 anggota polis seluruh negeri Perak. Kerja dia macam mana, kehidupan dia macam mana, semayang dia macam mana. Tengok. Sebab dulu masa almarhum Tuan Puri Aziz jadi Menteri Besar dulu, kejap masuk hospital, kejap masuk hospital. Apa dia? Itu kan tim ni. Pasal apa almarhum Tuan Puri Aziz ni selalu sakit. Waktu dia jadi Menteri Besar, sakit. Kejap masuk hospital, keluar hospital. Kejap masuk hospital, keluar hospital. Bukan faktor umur. Ramai je orang yang umur 70-an sihat walafiat, elok lah. Steady. Pasal apa sakit tu? Sakit tu sebab tak larat nak menanggung amanah yang sangat berat. Yang nak jaga rakyat negeri. Kalau semua alim, semua warak, tak apa. Warak banyak ramai. Main naga ayam lah, macam-macam. Main ini lah, main apa, macam-macam. Karaoke lah, joget lah, apa lah. Nyebrang ke Golo lah. Kalau di sana lah. Kalau sini macam-macam lah kan. Berat. Yang macam-macam. Jadi bukan mudah. Jadi kalau dia rasa berat macam tu, dia takkan cuai. Tapi dia tak rasa berat. Dia rasa ini adalah satu, saya berbangga. Bila berbangga tu, dia rasa benda tu tak berat. Ingat dia tak apa, orang tak perasan lah, orang tak pepot pun. Yang penting kita jaga elok-elok. Yang ini ekonomi bagus, siapa tanya pun. Kan? Ini yang Nabi sebut kan. Sebagai akhirnya tuan-tuan, untuk malam ni fana kita fatarahu muntabiran wa laysa fihi syai'un. Kemudian dia tertidur pula, lalu diambil amalan itu dari dalam hatinya, maka tinggallah bekas dia seperti lepuh di tangan. Dia melembung di tangan dari bekas bekerja berat seperti menggunakan kapak atau cangkul.
Ya. Ini tuan. Kita di sini dulu sebab dah sampai semua. Kita di sini dulu. Panjang ni tu. Baru setengah, ada lagi setengah. Saya mau cerita tentang bagaimana orang yang hilang sifat amanah, cuai menjaga amanah tu, macam mana lupa. Ini Nabi menceritakan kes ibarat bukan tidur sungguh-sungguh tidur. Tapi bagaimana orang yang cuai menjaga sifat amanah sehingga hilang dari diri dia, apa umpama tu? Umpama orang yang tidur tak peka langsung, tak peka dengan tanggungjawab, dengan amanah yang diberi. Lepas tu saya tak berani. Ada orang tanya saya, tak berhajat kena balik ke JAKIM nak masuk data agama, data agama. Saya kata no. Saya dah rasa macam benda lain agama, walaupun jadi imam masjid, Masya Allah, masa tu tak apalah, kita sihat, umur 30-an, bincang, boleh buat kereta sampai ke bukit orang asli, pergi jumpa Tok Matin, mengajar kat Surau kampung orang asli, tahan lagi badan, boleh lagi, rasa lagi, tidur masjid pun lalu lagi, mulai puasa, PPP mulai, tahan lagi, buat program untuk anak-anak, tahan lagi, rasa lagi. Sekarang kita tak mampu. Tuan tengok saya jalan pun, tuan tak faham, mahu terdiam. Tanggungjawab tu berat. Jadi pegawai agama ni berat. Tuan-tuan jangan fikir pegawai takbir agama pun Ustaz Ashraf tu beban dia kecil. Jangan, beban dia besar. Jaga penghayatan Islam, masyarakat Islam dalam daerah itu, yang tak sembahyangnya, yang bulan Ramadan tak puasa, yang rumah tangga cerai-berai, sondol menyondol, laki sondol perempuan, perempuan sondol laki. Banyak je. Dan sikit-sikit anak je lagi. Dalam pada tu sempat juga tu dah berbeza. Saya tak tahulah kekuatan apa yang ada pada dia. Dalam pada tu sempat lagi dah berbeza. Kalau saya tak ada masa pun nak berbeza. Jaga seorang pun ni sampai dulu kanan saya jawabnya tu ke orang. Tak apalah, saya lebih suka jadi pengajar, murabi, mudaris, jadi guru, menyampaikan ilmu. Buat kerja-kerja macam tu berat, saya tak berani, tak mampu. Kalau sihat tak apa, kalau kuat tak apa, kalau muda tak apa. Saya kata bagilah yang bermuda tu, ramai tu. Ustaz Wadi Anwar muda lagi, siapa lagi, Don Daniel muda lagi. Bagi orang kita tak payah nak rebut-rebut dengan orang tak. Sekarang ni kita apa yang ada kita maintain je, sampai masa esok kita rehat. Lagi orang muda-muda pula bergiat dalam menyampaikan ilmu, berdakwah pada masyarakat. Kita rehat, kita berhenti tengok sambil-sambil dalam menambah amal ibadah, baca Quran, zikir, apa. Jadi itu dia, saya kasih dulu. InsyaAllah kita akan sambung bahagian kedua pada kuliah yang pertama untuk tahun 2024, yang akhir 2023, tahun 2024 bulan Januari tahun depan, tahun depan, InsyaAllah pada 16 Januari 2024, 16 Januari 2024, InsyaAllah kita akan bertemu, menyambung bahagian kedua hadis yang ke-12, tajuknya sifat amanah akan hilang sedikit demi sedikit. Sambung kata-kata saya. Fayazallu asaruha mithla atharil mahdi kajamrin darajatuhu ala rijlika. Kita akan sambung di situ, InsyaAllah. Menyambung apa yang kita terangkan tadi, InsyaAllah. Dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, InsyaAllah kita akan sambung, InsyaAllah. Pada tarikh yang diberi tadi, kuliah akan datang 16 Januari 2024, InsyaAllah.
Jadi itu lagi sikit sebanyak kita boleh kongsikan pada malam ni. Mudah-mudahan kita semua kongsikan pada malam ni dan manfaat kita bersama. Jadi pada kita macam bila dia berrahmati, dia berkati dari Rasulullah dan kita bersama ahli keluarga isteri dan kita akan bagi sampai akhir hasil dunia sampai akhirat, dan kita berada dalam nama rahmat Allah SWT dan terpelihara serta hidupkan daripada segala mara bahaya, segala musibah, segala wabak penyakit, insya-Allah, dan segala fitnah yang ada dalam zaman ini, insya-Allah. Dan pada kopi sampaikan oleh kasar bahasa dan juga semoga semua sallallahu alaihi saya berdoa kepada Allah SWT Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari ketua dan sekalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Aku berterima kasih walakum, dan kita tahu kepada kita malam ini dengan tasbih al-kafarah dan salatul asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma rahmatu bana hadza wa hurmatan faqara ibadihi tafruqu masuma. Allahumma inna naj'aluka tinuhu li a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farid jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zazil aqdamahum wa shaddid qalbahum kinan. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muqaddim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma ya muzil kitab wa ya mujassahab wa ya jabal ahzab ihzib wa sunnah alaihim bifadli bina sayyid Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin wa Gaza wansurhum ala aduwwihim min as-suhriyin asy-syar'iyyin bifadli bina sayyid Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma wa rabbana zidna ilma warzuqna fahma ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika al-masir. وربنا تقبل منا دعانا ومسنا وعلمنا ولقاءنا وعمل في هذه الليله المباركه من شهد بني عبد الله الاسم عليم وعلى يا مولانا عيد التوم الرحيم دعوانا فيها سبحانك اللهم ثم وتحياتنا فيها سلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله منكم بنا وكلمه بالله التوفيق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.